Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, para penonton sekalian, sekali lagi kita bertemu pada hari ini, hari yang kedua daripada program kita mengimarahkan Sya'ban dan juga Ramadan. Kita mengharapkan pertemuan kita merupakan pertemuan yang mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Lebih-lebih lagi dalam kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menunaikan hak Allah dan juga hak sesama manusia. Kerana kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku jadikan jin dan juga manusia illa li'abudun, melainkan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan masa kita, menggunakan modal kita dan tenaga kita untuk kita mencari sesuatu yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan menyambung perbincangan kita hadis yang kedua. Pada pertemuan semalam kita telah baca pada hadis yang pertama berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang kita baca semalam. Kata Nabi, la taqaddamu Ramadan, yang kamu mendahului Ramadan itu bisawmi yaumin wala yaumain, dengan lebih awal sehari puasa ataupun 2 hari awal puasa. Ini jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa di dalam bulan Sya'ban, sama ada 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban. Ada satu larangan Nabi di sini mendahului berpuasa di bulan Sya'ban, melainkan untuk mereka yang melazimi berpuasa pada hari-hari yang biasa ataupun untuk mereka yang melaksanakan qada puasa insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Hadis yang kedua daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat Nabi. Yasir juga adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi. Jadi kedua-dua ayah dan anak adalah merupakan sahabat Nabi. Dan mereka ada di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam. Dan di antara sahabat Nabi yang menerima ujian yang berat di awal-awal Islam. Terutama sebagaimana kita tahu dalam sirah, Sayyidina Yasir radhiyallahu anhu adalah merupakan di antara sahabat Nabi yang mati dibunuh oleh kafir musyrikin di dalam mempertahankan akidah beliau. Manakala Ammar, anak beliau, ada di antara sahabat Nabi yang
dapat menyelamatkan diri daripada kezaliman kafir musyrikin. Kedua-dua mereka sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Apa kata Ammar? Kata Ammar, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi. Man sama, barang siapa yang berpuasa. Al-yawm alladhi yushakku fihi, pada hari yang mana meragukan padanya. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan padanya. Yakni barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, yakni hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak ialah hari penentuan di antara bermula puasa atau belum bermula puasa. Ya, hari syak ialah hari penentuan sama ada sudah bermula Ramadan atau masih belum masuk bulan Ramadan, perlu dicukupkan bulan Sya'ban. Maka ini dipanggil Yaumus Syak, hari yang meragukan. Iaitu kita akan melihat ada bulan pada 29 Sya'ban, maka penentuan esoknya sama ada 1 Ramadan atau sekiranya tidak kelihatan bulan, maka cukupkanlah 30 Sya'ban. Maka pada 30 Sya'ban itu dipanggil sebagai hari Syak. Maka hari syak di sini kata Ammar, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang syak padanya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menderhakai Abul Qasim. Abul Qasim ni siapa? Salah satu daripada nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa kepada Al-Qasim. Ya, kerana Nabi SAW ada anak yang bernama Qasim. Maka Abul Qasim ini bapa kepada Qasim, iaitu Nabi Muhammad Mustafa SAW. Berdasarkan kepada hari ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kata, barang siapa yang melakukan puasa pada hari syak, dia sedang melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kelihatan ianya suatu ibadat, ianya adalah suatu cara seperti seseorang tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila sesuatu ibadat, sesuatu amalan, apabila ianya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ianya bertentangan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya tidak dinamakan sebagai ibadat. Kerana syarat sesuatu itu dianggap sebagai ibadat, pertama ianya mestilah didahului dengan niat. Niat adalah merupakan syarat asas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang yang mana apabila dia melakukan amal, tidak boleh tidak niat itu adalah suatu syarat kepada sah atau tidak sah suatu amal, dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala itu kepada seseorang tergantung kepada niat dia. Ini dari segi sudut batin. Penerimaan Allah dari segi sudut batin. Manakala dari segi sudut zahir luaran, ianya mestilah mutaba'ah lirrasul. Ianya mestilah mutaba'ah lirrasul, mengikuti Rasul. Sesuatu ibadat yang dilakukan dengan khalis, ikhlas dan mutaba'ah lirrasul, mengikuti akan Rasul, maka ini adalah merupakan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila suatu amalan yang dilakukan bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun rupa dia adalah rupa ibadat, tapi apabila bertentangan, maka ianya tidak dianggap sebagai ibadat, malahan perbuatan yang dilakukan itu termasuk perbuatan yang menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang perlu kita jelas, Kerana ibadat adalah mutaba'ah, mengikut. Mengikut kepada siapa? Mengikut kepada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita, yakni Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa 'alaihi amruna, yang mana dianya bukanlah daripada apa yang kami ajarkan, bukan daripada syariat kami, fahuwa raddun, maka ianya adalah merupakan amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini menyebut bahawa barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, yang ini mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa pada 30 Syakban, adapun pada 29 Syakban, sehari awal atau 2 hari awal, perbuatan begini adalah merupakan perbuatan sebagaimana kata Ammar, faqad asa Abul Qasim, sesungguhnya dia telah menderakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu agama ini adalah suatu benda yang mana kita ikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hari yang mana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita berpuasa. Selain daripada hari Syak, antaranya adalah pada hari raya Aidil Fitri adalah juga merupakan hari yang diharamkan kita berpuasa. Seterusnya, hari yang dilarang kita berpuasa adalah pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha. Ini juga hari yang di mana kita dilarang berpuasa. Antara lain adalah hari-hari Tasyrik, Yaumut Tasyrik. Hari Tasyrik juga adalah merupakan antara hari-hari yang dilarang berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini di antara hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Nabi SAW daripada kita melakukan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara hikmah larangan Allah larangan Nabi SAW daripada kita melakukan puasa ini, di antaranya pertama, supaya memberi keterujaan kepada orang yang berpuasa ini apabila dia memasuki bulan Ramadan dengan suatu perasaan dan rasa yang baru, dan perasaan rasa yang baru ini memberi suatu rasa ta'zim dalam melakukan ibadat puasa. Yang supaya apabila dia masuk bulan Ramadan dengan satu rasa ta'zim untuk melakukan ibadat puasa di bulan Ramadan. Maka itu di antara sebab atau hikmah kepada larangan mendahului puasa awal daripada bulan Ramadan. Yang kedua, selain daripada itu, di antara hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita ialah supaya apabila kita masuk bulan Ramadan dapat melakukan ibadah puasa dengan kekuatan yang penuh. Dengan kekuatan yang penuh. Yakni apabila tenaga dikumpul dalam bulan Syakban dengan tidak melakukan puasa, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, maka kekuatan dapat digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan perintah puasa di dalam bulan Ramadan dengan sempurna, sebagaimana yang dituntut di dalam agama. Tidaklah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan satu rasa yang biasa saja, kerana ianya adalah merupakan bulan yang agung, bulan yang hebat, diganjarkan amalan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Malahan jelas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wahtisaban, yakni mengharapkan dengan sesungguhnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala akan ibadat yang dikerjakan tadi dengan sepenuh hati. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang lalu yang pernah dia kerjakan daripada dosa-dosa kecil, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang penuh dan dengan ihtisab, yakni dengan mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita dapat melaksanakan Ramadan pada tahun ini dengan sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita apabila selesai sahaja bulan Ramadan, lahirlah kita sebagai orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Kita berhenti di situ dulu, insya-Allah. Kita bersambung petang ini dalam buku 2, insya-Allah, dalam pertemuan kita Tahsinus Salah. Yakni program untuk kita memperbaiki akan salat, insya-Allah.
kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.